Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk sesi PDPR bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Sherry. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tema 5 iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 14, kenali kesenian kita, dan tajuk kita pada hari ini ialah bermain lelayang. Murid-murid, hari ini cikgu akan terapkan kemahiran tata bahasa iaitu kata ganda separa. Baiklah, mari kita lihat standard pembelajaran terlebih dahulu iaitu 5.2.3. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks iaitu dua Roman kata ganda separa. Objektif pembelajaran hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 kata ganda separa mengikut konteks. Dan yang kedua, murid-murid dapat menyebut sekurang-kurangnya 4 kata ganda separa. Baiklah, manakala kriteria kejayaan pula, seseorang murid itu akan dianggap berjaya apabila dapat menggunakan kata ganda separa untuk menjawab soalan. Baiklah, sebelum itu kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 11 di mana dalam buku ini tertera petikan tentang bermain lelayang dan mempunyai kata ganda separa. Mari kita lihat aktiviti 1. Pada slide ini murid-murid dapat lihat beberapa jenis layang-layang yang berwarna-warni dan pelbagai bentuk. Cikgu yakin murid-murid pernah lihat layang-layang sebelum ini dan kemungkinan besar murid-murid pernah bermain layang-layang. Betul tak? Okey, baiklah. Apa kaitan gambar layang-layang tadi dengan hari ini, tajuk hari ini? Kan? Okey, mari cikgu jelaskan dengan lebih terperinci iaitu tentang kata ganda separa. Gambar layang-layang dengan kata ganda separa. Apa kaitan? Okey, mari kita lihat. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar. Kamu masih ingat kan kata dasar iaitu satu perkataan, kita gandakan dia separa saja. Kita tak sebut keseluruhan. Kalau kita sebut penuh, dia jadi kata ganda penuh. Iaitu kata ganda yang pernah kita belajar sebelum ini. Cikgu bagi contoh bola. Bola. Kalau kata ganda penuh, kita sebut penuh. Bola, bola. Kan? Ingat? Masih ingat? Jadi untuk kata ganda separa, dia tidak jadi bola-bola. Kita sebut separuh saja. Iaitu berbola. Sama juga dengan layang-layang tadi. Gambar layang-layang tadi kata ganda penuh. Tetapi jika diubah kepada kata ganda separa, dia akan jadi lelayang. Pandai. Baiklah, cikgu akan teruskan lagi. Dia kata di sini ialah kata dasar terdiri daripada kata tunggal dan kata berimbuhan. Kata dasar kepada kata ganda separa tu ada kata tunggal dan imbuhan. Iaitu yang pertama kita lihat di sini kata ganda separa tunggal. Yang kedua kata ganda separa berimbuhan awalan. Yang ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Dan yang keempat, kata ganda separa berimbuhan apitan. Cikgu nak bawa awak mengenali satu persatu. Iaitu yang pertama, kita lihat kata ganda separa tunggal. Hanya suku kata pertama sahaja diulang. Suku kata pertama bagi setiap kata dasar saja kita ulang. Macam cikgu sebut tadi. Dan untuk kata ganda separa tunggal ini, tidak perlu letak tanda sempang seperti dalam kurungan itu. Mari kita lihat contoh. Kata tunggal yang cikgu pilih di sini, bola dan pohon. Cuba kita lihat bola.
Apabila digandakan separa, dia akan jadi berbola. Manakala pohon, dia akan jadi pepohon. Murid-murid masih ingat kan kata ganda penuh? Kalau bola, dia akan jadi bola-bola. Kalau pohon, pohon-pohon. Kalau buku, buku-buku kan. Okey, tetapi untuk kata ganda separa, dia sebut seperti yang contoh ini, bola jadi bola. Baiklah, mari kita lihat kata ganda separa berimbuhan awalan. Hanya kata dasar sahaja diulang dan mesti letak tanda sempang. Lihat contoh dalam jadual ini. Kata dasar cikgu pilih di sini tinggi, senyum dan kecil. Kata dasar imbuhan kepada tinggi ialah setinggi. Bila kita letak kata ganda separa, dia akan jadi setinggi-tinggi. Senyum, tersenyum, tersenyum-senyum. Baiklah. Yang terakhir, kecil, mengecil. Dan kata ganda separa untuk imbuhan awalan ni dia akan jadi mengecil-ngecil. Kita letak imbuhan awalan di depan. Bila sebut awalan, maka imbuhan itu terletak di hadapan kata dasar. Baiklah, kita lihat kata ganda separa berimbuhan jenis akhiran pula. Okey, kata dasar saja diulang dan kena letak tanda sempang juga. Okey, lihat kata dasar yang cikgu pilih di sini. Sayur, jalan, besar. Dan imbuhan akhiran bagi sayur, kita letak sayuran. Kata ganda separanya jadi sayur, sayuran. Kalau tadi yang depan, duduk di depan. Sekarang dia duduk di belakang. Jalan, jalanan, jalan, jalanan. Besar, besaran, besar, besaran. Nampak ya perbezaannya? Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kata ganda separa berimbuhan jenis apitan. Hanya kata dasar saja diulang dan dianya juga mempunyai tanda sempang. Marilah kita lihat kata dasar yang cikgu pilih di sini iaitu salam, manja, kasih. Salam dia akan jadi, kita letak imbuhan awalan, kita letak imbuhan akhiran, dia jadi apitan iaitu bersalaman. Dan kata ganda separa bersalam-salaman. Manja dimanjakan, dimanja-manjakan. Kasih berkasihan, berkasih-kasihan. Ada 4 kategori kata ganda separa tadi. Baiklah. Sekarang mari kita ke aktiviti 2 iaitu membaca teks. Kata ganda separa. Bermain lelayang. Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Mereka telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat lelayang, iaitu 2 batang buluh yang diraut sebagai tetulang, benang, gam dan kertas. Pada petangnya, mereka ke padang permainan untuk bermain lelayang yang telah dihasilkan. Lelayang buatan mereka naik ke langit setinggi-tingginya. Lelayang tersebut cantik ketika terbang di langit yang berwarna kebiru-biruan. Rakan-rakan mereka berlari-larian mengejar lelayang sambil bersorak-sorakan gembira. Pengalaman menghasilkan sendiri lelayang menjadi kenang-kenangan yang indah kepada Hanif dan Saiful. Okey, kalau kamu lihat petikan perenggan terakhir, dia ada tanda pensel supaya kamu dapat mengisi jawapan di situ. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. Dalam kurungan dia bagi layang, dia bagi benang dan dia bagi gelung. Baiklah, kita baca bersama-sama. Hanif sangat pandai mengawal lelayang di langit dengan menarik bebenang yang diikat pada gegelung. Itulah jawapannya. Senang bukan? Jadi, sekarang cikgu nak kamu sebut bersama-sama cikgu kata ganda separa yang telah kita peroleh daripada teks tadi. Terdapat 4 jenis kata ganda yang terdapat dalam petikan. Kata ganda tunggal, imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Baiklah,
Yang pertama, sebut bersama cikgu. Lelayang. Lelayang. Tertulang. Tertulang. Bebenang. Bebenang. Gegelung. Gegelung. Okey, yang ini berwarna biru, dia merupakan kata ganda separa jenis tunggal. Baiklah, yang kedua, kebiru-biruan. Kebiru-biruan. Berlari-larian. Berlari-larian. Dan bersorak-sorakan. Bersorak-sorakan. Yang berwarna hijau ini merupakan kata ganda separa imbuhan. Ya, apitan, sebab dia ada imbuhan awalan dan akhiran dicantumkan. Baiklah, yang berwarna merah ini setinggi-tinggi. 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 Ya, yang merupakan kata ganda separa berimbuhan se kat depan tu awalan. Dan yang terakhir, kenang-kenangan. 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 Maka kata ganda jenis ini ialah kata ganda separa imbuhan. Ya, akhiran. Baiklah murid-murid, sekarang aktiviti 3 iaitu tugasan kamu. Murid-murid boleh buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 13. Dan perlu isi tempat kosong dengan kata ganda separa dengan betul. Tadi cikgu dah perjelaskan semua jenis kata ganda separa yang ada 4 tadi tu dengan terperinci. Jadi cikgu harap dapat membantu awak menyiapkan tugasan pada buku aktiviti jilid 2 muka surat 13. Okey? Jika dah siap, bolehlah hantar ke channel Telegram mengikut tarikh. Cikgu berharap penerangan cikgu ini dapat membantu dengan lebih jelaslah kepada awak supaya awak dapat menjawab soalan dengan betul. Jangan melakukan kesilapan yang besar. Jika keliru, bolehlah putarkan kembali video ini untuk melihat keterangannya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Terima kasih.